Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pentadbir Masjid Setia Alam, pegawai dan ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan imam yang dimuliakan, tuan-tuan Bilal dan Siak, tuan-tuan pemimpin masyarakat, datuk-datuk dan Tan Sri, muslimin dan muslimat, tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita manjatkan syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin kurnianya kita diberikan peluang oleh Allah dan diizin ditakdirkan berada di rumah Allah ini semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Sekaligus kita berusaha menjauhkan diri daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga setiap saat kita mendapat rahmat dan juga faedah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya-Allah malam ni kita meneruskan bacaan Kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua, pada muka surat 446 pada perkara perhatian dalam tajuk siapa yang diwajibkan mengerjakan haji dan umrah. Dan kita menyambung perkara yang keempat daripada sambungan bacaan bulan lepas, ya, nombor 4 dalam bab perhatian. Baik, kata penulis rahimahumullah ta'ala, yang keempat yang perlu diambil perhatian oleh kita semua, iaitulah
Sesiapa yang mempunyai nafkah haji saja dan mau berkahwin dengan harta itu, dia berada dalam dua keadaan. Baik, tuan-tuan, dia ada duit untuk buat haji, tu aja duit dia, ya. Taklah sekarang berapa, 15,000 lah agaknya gitu kan. Dia ada apa ni, B40, T20 bagai tu, letaklah ada 15k. Itu duit haji dia. Kemudian dia nak kahwin dengan duit haji dia tu. Ini tolak orang yang dah ada duit kahwin, ada duit haji. Ni duit haji itulah dia nak kahwin, duit itu nak pergi haji. Duit makan tolak tepilah, kerana duit makan dia lain. Jadi orang ini dia ada dua option. Agama memberi dia dua pilihan. Jadi agama ni dia tidak terlalu zalim sehingga mesti ini, tidak mesti itu. Ada dua pilihan. Nombor satu, sekiranya dia berhajat kepada perkahwinan tetapi dia mampu untuk mengawal dirinya, dia wajib menunaikan haji, dan yang afdal ialah mendahulukannya daripada perkahwinannya. Ini orang-orang yang boleh kawal nafsu dia. Jadi ini kita tak boleh nak nilai orang kerana orang tu sendiri yang tahu diri dia tu boleh kawal tidak. Kita jangan tengok begini, tengok muka kau ni tak boleh kawal ni. Kita tak tahu, muka bukan menunjukkan apa-apa, tuan-tuan. Kadang muka berahi tapi hati dia boleh kawal, kita tak tahu. Ada orang muka dia macam boleh kawal tapi tak boleh kawal sebenarnya. Untuk zaman inilah kita kata, di zaman penuh fitnah ini, seolah-olah banyaknya yang tak boleh kawal. Tapi boleh jadi ada segelintir yang boleh kawal nafsunya. Gini, kalau dia kahwin pun dia okey, dia tak kahwin pun dia okey. Itu maksud boleh kawal. Tak adalah kalau dia tak kahwin tu sampai dia berzina dengan orang lain kerana lebih murah bayarannya, na'udzubillah min zalik, ya, dibayar sekian harga dia boleh berzina dengan apa cara sekalipun. Itu maknanya dia tak boleh kawal. Walaupun dalam hati dia kata aku tak kahwin pun okey, tapi tiap malam pergi cari perzinaan, na'udzubillah min zalik. Dia tak boleh kawal sebenarnya tu. Walaupun di mulutnya boleh kawal. Kita ambil contoh siapa ulama kita yang tidak menikah sehingga meninggal dunia, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Nawawi ni, ya tuan-tuan, dia memang boleh kawal diri dia. Sehingga terbalik pula, kalau dia menikah, dia tak boleh kawal diri dia. Kerana dia sibuk dengan mencari ilmu. Sehingga dikatakan, kalau dia kahwin nanti, dia akan menyusahkan isteri dia. Jadi isteri dia mungkin ajak pergi mana-mana, dia kata tak boleh, saya sibuk dengan buku. Jadi rumah tangganya tidak bagus. Maka dia lebih tahu diri dia kerana dia ulama. Kita pun tahu diri kita walaupun kita tidak ulama. Tapi kalau dari sudut nafsu-nafsu orang awam ni, biasanya tak boleh kawal lah, tuan-tuan. Maka dalam keadaan itu, diri sendiri saja yang boleh tahu. Contoh saya tak, contoh ni, saya memang tak boleh kawal. Maka kita guna duit tu menikah dulu. Itu. Kalau boleh kawal, tak apa, pergi haji dulu. Dan itu adalah lebih afdal. Gitu. Ada orang sebut gini, kalau sampai tengok kambing pun kau macam tengok perempuan, itu tak boleh kawal lagi. Tengok tiang elektrik pun macam perempuan, tak boleh kawal lagi. Dia sembayangan dia tu nafsu saja. Semuanya nafsu. Kita kata begini, ada ke orang macam tu? Boleh jadi ada, kerana zaman yang dikelilingi oleh perkara-perkara itulah, tuan-tuan. Mana ada kita keluar rumah mata kita boleh tutup, tak ada, tuan-tuan. Melainkan kita akan mendapat mudarat aja. Jadi terpaksa juga, bukan terpaksa tengok, laluinya dengan penuh kesabaran, ya. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai orang-orang muda. Nabi kata ya ayyuhan nas, tau, wahai manusia. Nabi khususkan untuk orang-orang muda. Syabab ni pemuda lah. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kamu ni, kalau kamu mampu untuk kahwin, kahwinlah. Dengan apa cara sekalipun, ya. Maksudnya, kadang-kadang ada orang begini, janji nikah je lah, berapa bayar pun tak kisah. Ada yang gitu. Ada yang jenis sampai kena berhutang, ya. Kemudian kata Nabi begini, kalau kamu tak mampu untuk kahwin, fa'alaikum bisyam atau bisawm. Kalau tak mampu, puasa.
Nabi tak kata kalau tak mampu pergilah langgan, nauzubillah min zalik ya. Puasa kata Nabi SAW. Itu pun tuan-tuan, dulu saya ingat lama dah ada orang jumpa saya. Dia cerita kisah dia. Saya ni kuat nafsu dia kata. Dan saya pun ikut sarana agama. Saya puasa lah. Cuma dia tak cerita kenapa dia tak kahwin ya. Sebab dia kata bukan masalah tak ada duit. Ada duit tapi dia tak kahwin dia kata. Jadi saya pun puasa di siang hari. Cuma malamnya saat puasa dia pergi cari perempuan. Nauzubillah. Tapi dia tak cerita kenapa dia tak kahwin tu lah, saya pun tak pastikan. Jadi orang macam ni bukan tujuan untuk dia sajalah, untuk umum ya. Kalau ada belanja dan duit, dia wajib kahwin. Sampai tahap wajib kahwin tuan-tuan. Kenapa? Kerana siang dia puasa dia boleh tahan, malam dia buka dia tak boleh tahan. Ya. Dia begini, kadang-kadang orang begini dia fikir, habis kalau kahwin pun masih lagi jahat. Itu kita punya andaian. Tapi sebenarnya Allah bagi solusi. Bila kita ikut perintah Allah, pasti Allah akan tahan kita punya kehendak itu. Bila ikut perintah Allah kan, Allah itu yang menentukan nafsu kita naik turun tu, semua Allah punya kerja. Jadi orang ini kalau diikut perintah Allah, pastilah Allah akan uruskan dia. Kau ikut je perintah Allah, Allah akan uruskan. Jangan fikir kalau aku dah buat macam ni macam mana, kalau aku dah buat macam ni tak boleh juga macam mana. Itu fikiran kita. Pertamanya ialah ikut tak perintah Allah itu. Kalau saya dah sembahyang pun saya masih itu kan andaian tuan-tuan. Banyak aja orang yang kembali kepada Allah tu yang bagi tenangnya ialah Allah, bukan kedudukan tempat itu. Macam orang kata gini, saya kalau pergi masjid ni tenang rasanya. Itu yang Allah bagi tenang. Bukan kerana fizikal masjid itu ya. Ataupun boleh jadi menyumbang sedikit persen lah. Cuma Allah yang paling utama tu memberikan tenang, tuan-tuan boleh relax, kita boleh chill dan sebagainya. Yang penting pertamanya ikut perintah Allah itu dulu. Itu kan. Kalau tidak tuan-tuan, manusia selalu ada argument. Kalau dah buat macam tak jadi macam mana, kalau dah buat tak jadi macam mana. Padahal belum dicuba pun. Begitu. Baik ya. Cumanya nak cerita belanja itulah. Bila kata belanja haji kan besar kan. Paling sikit pun dia 15,000 lah tuan sekarang ya. Yang 10,000 dah tak ada dah rasanya. Sebab ada apa ni, penambah baikan dan sebagainya lah. Baik, nombor 1. 2, keadaan yang kedua, iaitu dia bimbang dirinya tak dapat dikawal dan terjatuh ke dalam maksiat. Dia wajib menunaikan haji tapi mendahulukan perkahwinan adalah lebih afdal. Masih lagi wajib haji tapi mendahulukan kahwin tu lebih afdal. Kaedah yang dipakai dalam perkara ini ialah keperluan kepada perkahwinan tidak menghalang kewajipan haji. Jadi begini, maksud Syekh ni begini, walaupun kamu afdal kahwin tapi kewajipan haji masih belum gugur. Selagi sehat, ada harta, kemudian cari harta lain, dia masih belum gugur tuan-tuan ya. Dia gugur bila masa harta tak ada, badan pun dah tak boleh nak pergi, dah memang uzur. Itu pun wajib dihajikan dia. Gugur dalam arti kata bukan dia buat, orang lain buatkan dia. Kan orang-orang yang dah pergi haji ni, sampai di Mina, sampai di Arafah tu, kadang-kadang ketika itu dia tak larat tuan-tuan nak berjalan di saik kaki. Masih wajib tak dia untuk melontar bagai itu? Masih wajib. Cuma dia dilontarkan. Bukan dia tu dilontarkan. Dia kena bayar orang untuk orang lontarkan tu dia. Masih lagi wajib. Dia bukan jatuh gugur. Jadi bukan hari ni saya gout, saya tak boleh melontar, kira Aqabah tak payah buat lah ya. Bukan begitu. Kena buat tapi dengan cara yang lain. Macam solat, kena solat dengan cara yang adalah cara dia. Tapi tak ada, belum ada lagi peruntukan disolatkan, belum ada tuan-tuan. Tapi perkara lain boleh. Solat tak boleh lah. Sebab tu kita duduk dalam flight kena solat. Macam nak solat tu dalam kursi tu, macam tu lah solat. Tuan-tuan pula dah maklum dalam perkara ni. Tak ada istilah kita qada aja sampai di airport. Tak ada istilah qada. Ya, sebenarnya begitu. Serupa dengan haji, dia kewajipan tu masih tak ada. Sebab itu selalu diberitahu pada kita ni, anak-anak kita selalu orang suka bawa umrah haji ni budak-budak kecil. Budak kecil tu. Ni belum, jangan kata belum balik, belum memayis lagi. Maknanya belum memayis ni
dia tahi dengan kuih pun tak ada beza lah tuan. Dia ingat tu belum mumayyiz, tapi dia bawa pergi umrah, tak apalah. Untuk bawa tak apa, tapi nanti dah besar dia kena buat yang lain pula, kerana kewajipannya belum gugur. Supaya juga nak bawa haji. Ada je tuan-tuan, orang-orang ni bawa haji anak dia kecil-kecil. Saya pergi dulu 2000-an dulu lah, tak ingat lah, lama lah. Orang-orang berbangsa bukan Melayu, bukan Nusantara ni banyak bawa anak kecil ya, pergi haji. Kita duk fikir tak susah ke? Kita berdua pun kadang susah tuan. Kita dengan rumah kita pergi haji, itu pun kadang susah, kadang terlepas pegang. Ni nak bawa anak lagi. Kemudian haji anak ni tidak dikira ya, kerana dia belum sampai tahap syarat sah wajib haji atau syarat sah haji. Nanti dah besar dia kena buat lain pula, yang betul-betul. Yang ni mungkin dia banyak, kadang-kadang banyak alasan kan, ditinggal tak ada orang jaga dan sebagainya. Tak apalah, tidaklah haram, cuma akan kena buat lagi sekali, iaitu di haji ya, dan juga umrah. Kewajipannya tidak gugur dengan apa sebab sekali, melainkan dia dah hatta dah meninggal dunia pun kena buat badal untuk dia. Sampai tahap itu ya. Baik, ini cerita orang yang boleh kawal nafsu dan tidak boleh kawal nafsu. Kita takut begini tuan-tuan, ada orang dia kata dia boleh kawal tapi tak boleh kawal sebenarnya, cuma dia pergi haji pula, maka hajinya sah lah, cuma dosanya itu, dosa berzina itu besar tuan-tuan ya. Nauzubillah. Mungkin kita alhamdulillah diberi oleh Allah satu perasaan yang kita faham ini haram. Ada orang dia takut terjerumus dengan dosa, takut. Ada orang dia biasa saja, siap kata begini lagi, manusia mana dia yang sempurna. Gitu. Itu yang bahaya tu ayat tu. Bila terjerumus dengan maksiat ni, kita bukan malaikat, kita orang katanya, dengan nada selamba ya. Jadi kita ni Allah bagi perasaan takut buat maksiat, syukur kita pada Allah. Takut kita ya, nauzubillah min dzalik. Takut kita, alhamdulillah. Baik, nombor 5 ataupun perhatian perkara yang kelima yang perlu diambil berat, syarat wajib haji dan umrah untuk wanita ialah semua yang telah dinyatakan. Sama aja ya, wanita tu pun sama, dan ditambah dengan 2 syarat yang lain. Cuma orang perempuan dia ada tambahan 2 syarat baru, bukan baru, maaf saya, syarat lama, tapi ditambahan kepada perempuan saja. Jadi perempuan-perempuan ni jangan kita kata mana aci, bukan, ini Allah yang buat lah, tak kira aci-aci lah tuan-tuan ya. Banyak benda yang perempuan tu mesti lebih syaratnya, biasa begitulah. Tinggal lagi cuma orang perempuan untuk, bukan untung lah, kita kata mudah bagi mereka apabila buat ihram tu dia tak ada pakaian dia. Jangan salah faham tadi, tak pakaian tuan, maksudnya dia tak ada pakaian khusus dia. Kalau orang lelaki kan dia kena pakai 2 helai tu kan, bawah satu atas satu. Kain-kain ihram tu lah, yang warna putih tu. Sebenarnya tuan-tuan nak pakai warna pink pun boleh, tapi pelik lah, biasa putih lah. Putih. Lepas tu orang perempuan tak payah pakai ihram lah, ada pakai pakaian ni biasa je, tudung, cuma tak boleh tutup muka, tak boleh pakai sarung tangan. Ya, tu jelas begitu. Sebab tu baru ni saya berbalik dari umrah hari Sabtu itu. Kan sekarang kan orang nak buat tawaf di dataran tawaf tu mestilah memakai pakaian ihram bagi laki-laki, perempuan tak ada. Perempuan kalau tak buat umrah pun jaga tu kan tahu tuan. Tapi kalau lelaki pakai macam ni, dia kata ruh la babitani, pergi ke bab pintu lagi satu. Jadi udahnya puak-puak ni dia pakai je ihram tapi tak buat umrah. Dapatlah tawaf bawah tu kan. Kalau hidak dan tawaf di atas tu 2 jam pun tuan. Kemudian sekarang ni pula tawaf di atas tak nampak Kaabah kerana ditutup belaka dah. Jadi tuan-tuan tawaf tu ada tiang, ada dinding, tengok muka Pakistan, Bangla, India, orang putih, orang Cina, 2 jam. Jadi bila macam tu ramailah orang yang pakai ihram tapi tidak buat umrah. Dapatlah tawaf sunat buat tu. Itu kelebihan orang perempuan, dia tak payah pakai 2 helai tu. Tapi Allah bagi tambahan lain lah. Jadi orang lelaki ni dia kena selempang, kena itu tak selesa dengan, ialah 2 helai tuan-tuan. Nampak macam terlalu polos ya. Kalau orang tak biasa, malu nak pakai. Kadang-kadang kan daripada Malaysia tu direct flight ke Jeddah,
untuk terus buat umrah kan disarankan memakai ihram daripada rumah. Jadi dalam flight dah pakai ihram. Ada yang malu dia tak pakai. Dia pakai dekat-dekat, nanti nak miqat tu dia sibuk masuk dalam jamban, tandas, kapal terbang dah berebut je. Nak tukar ihram kerana dia malu. Padahal memang tujuannya nak buat umrah, tak kira malu. Cuma adakah dia tak selesa. Tapi Allah bagi pula syarat yang lain untuk perempuan. Setelah Allah bagi mudah pada pakaian perempuan. Adil Allah itu. Apa syarat yang lain tu? Yang pertama, hendaklah wanita itu bersama suaminya. Ataupun, jangan terkejut dulu ya, tak semestinya dengan suaminya. Ataupun hendaklah bersamanya mahram, melalui nasab atau selainnya. Mahram ni tadi suami dah mahram, anak. Suami ni adalah mahram yang unik, tuan-tuan. Pada mazhab Syafi'i, mahram yang unik. Dia mahram, tapi kalau terpegang dia batal. Unik tak, tuan-tuan? Unik. Anak kita mahram, tapi kita terpegang tak batal. Pada mazhab Syafi'i, dia agak unik. Jadi kadang orang pening. Kata mahram, pegang batal mana? Itulah dia suami isteri. Kerana bila bercerai dia sudah tidak menjadi mahram lagi. Dia special kat situ. Jadi jangan dipertikai apa-apa, kerana itu adalah pandangan mazhab, ya. Cuma dia agak unik lah. Kadang-kadang ada orang tanya gini, kan kita sebelum tidur disunatkan, selain daripada orang tua kata cuci kaki tu kan, wuduk. Disunatkan wuduk. Lepas tu ada orang tanya, kalau wuduk dah terpegang batal, wuduk lagi katanya. Bila aku nak tidur? Jangan dimarah Imam Syafi'i tu. Kita kata wuduk, lepas tu dah lah batal, tak apalah. Yang penting kita dah dapat sunat wuduk tadi sudah. Yang seterusnya serah kepada Allah aja gitu. Jangan diperkecil-kecilkan. Jangan kata tengoklah tu pandangan yang tidak berasas. Dah wuduk, lepas tu batal, lepas tu dah, mana boleh gitu. Kita orang-orang ulama-ulama ini dia berijtihad dengan ikhlas, ya, dengan kebolehan yang Allah beri pada dia. Ya udahlah, kita ikut je. Tak nak wuduk sudah, wuduk pun sudah. Pada orang yang nak tidur lah, ya. Jangan diperlekeh-lekehkan, dipermain-mainkan pandangan ulama, ya. Tu baik, habis itu. Ataupun nasab lain, anak dia ke anak saudara dia boleh, adik-beradik dia boleh, ya. Sama ada nasab ataupun tidak nasab, kawan perempuan dia pun boleh. Ini berdasarkan hadis dalam As-Sahihaini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu yawmain illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Tak boleh wanita bermusafir 2 hari kecuali lah bersamanya suami ataupun mahram. Jadi hadis ini mengandung berbagai persepsi ataupun interpretasi ulama, ya. Batu sekarang ini kan nanti kerajaan Saudi pun dia dah ada undang-undang dia, umur sekian-sekian tak payah mahram, gitu. Kemudian ataupun mahram kumpulan dia. Kerana mereka ulama senantiasa update semua fatwa, ya, daripada masa ke semasa. Lebih-lebih lagi dengan pemerintahan yang inilah, ya, Saudi itu. Saya tuan-tuan secara pribadinya terakhir pergi ke Saudi tahun 2018, ya, sebelum Covid tu lah. Bila pergi lagi ni dia jadi satu suasana yang sangat berbeza tau, tuan-tuan. Sangat berbeza dan lain. Lainlah keadaannya berjumpa dengan orang tidak penutup aurat. Ada tu di Mekah Madinah tu, ya. Dulu tak ada tau. Dulu tak ada, tuan. Orang isap okok sesuka di bawah hotel, tak jumpa gitu. Tapi sekarang dah jadi biasa dah. Dia kerajaan dia pun dah ikut kemajuan zaman, gitu, ya. Tuan-tuan tahulah cerita Saudi, dia ada Vision 2030. Sampai dia tulis di baju cleaner masjid tu, Vision 2030. Dia ada vision dia lah untuk kerajaan dia tu, ataupun untuk landscape pemerintahan. Jadi mahram-mahram pun gitulah. Dulu kan perempuan Saudi kalau nak keluar kena ada mahram. Sekarang tak payah dah. Boleh je sendiri, ke mana-mana boleh, memandu sendiri boleh. Jadi dia termasuk dalam perubahan juga pada haji dan umrah. Cuma yang
agak kecewa tu banyak tutup lah tuan-tuan. Nak masuk pintu ni tutup, masuk pintu tu tutup, masuk pintu ni tutup. Sebab apa? Sebab ada azan ya. Kalau tuan pergi awal sejam, insya-Allah buka air kot. Kita ni pula nak tunggu sebelum azan tu pergi tutup, sana tutup ya. Samalah Masjidil Haram paling banyak tutup. Kerana dia masih buat construction tu sampai 2030. Ya. Jadi sedikit sebanyak corak pemerintahan tu dia mempengaruhi dua masjid besar ni. Baik, juga undang-undang pelaksanaan haji dan umrah. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Wanita tak boleh musafir kecuali bersama mahramnya. Baik. Ataupun yang ketiga. Tadi pertama dengan suami, kedua dengan mahram nasab atau selain dia, ataupun yang ketiga iaitu bersama sekumpulan wanita yang thiqah. Thiqah ni yang dipercayai. Bukan perempuan yang kita tak kenal lah. Kita kenal, kita percaya dia boleh jaga kita ataupun boleh jaga rahsia kita. Masyhur dengan kesucian dan kuat beragama. Yang kita kenal lah tuan-tuan ya. Tak sebenarnya kita tengok muka macam suci-suci ni. Tak boleh gitu. Kita kenal dia. Dengan syarat kita kenal dia. Dia memang tak suka cerita pada orang lain. Kerana mahram ni dia kena jaga kita, kita kena jaga dia ya. Semua aib-aib kita pun kita kena jaga, dia pun kena jaga kita. Itu yang thiqah. Thiqah ni dipercayai. Bilangan paling minima ialah 2 orang wanita dan dialah yang ketiga. Ini yang diamalkan pada agensi travel umrah dan haji ya. Sekumpulan tu ada perempuan, pun ada lelaki dan perempuan lah. Dan tidak disyaratkan wujud bersama mereka mahram ataupun suami salah seorang daripada mereka, kerana dah ada perempuan thiqah tadi. Ini kerana keamanan dan keyakinan tidak berlakunya fitnah kepada salah seorang daripada mereka terhasil dengan wujudnya perkumpulan wanita yang thiqah ini. Jadi bila ramai 3-4 orang thiqah, insya-Allah fitnah-fitnah tidak akan terhasil lah daripada mana-mana kumpulan gitu ya. Dan insya-Allah semuanya saya yakin ya, orang-orang yang buat haji dan umrah ni memang hatinya tulus ikhlas untuk beribadat kepada Allah. Cumanya tuan-tuan, jadi cuma tu baguslah zaman dulu company travel ni dia bekalkan buku kan yang digantung kat leher tu kan. Tuan-tuan pernah pergi umrah, digantung, maknanya orang tawaf, orang sa'i dia sentiasa akan sibuk dengan baca buku tu. Dalam buku tu ada doa. Tapi bila ada orang yang tikai, tak payah pakai buku lah, kita doa bebas lah, doa apa. Itu yang tertukar di telefon tu. Tawaf pegang telefon, upload gambar di IG. Ini berlaku sendiri ni depan mata saya tu. Tengah tawaf dia boleh upload. Jadi mulutnya tak tahulah dia baca doa ke tidak. Dia sibuk tu, sa'i pun sama. Buka TikTok. Bukan kata tak sah dia punya umrah dan haji, tapi lara kan. Patutnya kita baca Rabbana, bacalah doa apa. Kalau tak terlupa bawa buku, bacalah doa apa pun. Tapi oleh kerana dah boring baca doa, dia buka lah WhatsApp dia tu. Dia scroll, dia update, dia post. Na'udzubillah min zalik. Sayanglah ya. Jadi cara dulu tu memang bagus dan ampuh tu, gantung buku sini tu. Kita pun tahu ni pusingan berapa. Entah kalau dah main telefon je, lama-lama tanya kawan tau. Dan ni dah pusingan berapa ya. Kawan tu pun main telefon juga, dia pun tak tahu pusingan berapa. So jangan kita suka peleceh cara lama sedangkan dia memberi kesan yang baik. Ya betul, tak semestinya tawaf pertama doa ini, tawaf kedua doa, tak semesti. Tapi itu kan guide kan. Kurang-kurang tak sembang dengan kawan dia pun sibuk dengan doa. Baguslah. Cuma kadang ada satu kumpulan yang bersuatu dibaca kuat-kuat, kawannya ke belakang. Tak apalah, terpulanglah tu. Lebih baik daripada dia lara tuan. Yang kita sedih tu macam itulah ya. Banyak orang ambil video lara lah. Sebab beberapa tahun yang dulu tak kuranglah berlaku macam ni. Tapi sekarang banyaklah ya. Banyak sangat. Duduk dalam masjid tu, azan saja semua akan buka handphone dan direkam. Nanti kan bunyi azan tu dengan background visual masjid. Itu yang dimasukkan dalam TikTok dia tu. Boleh katakan kebanyakan. Jadi kita pun sebenarnya hati membuat-buat nak buat juga tu. Aku pun ada telefon juga ni kan, tapi tahan.
Kerana 2 minggu je pun, 2 minggu je kita fokus, ya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, orang-orang yang nak ke Jaziratul Arab, ya, terutama untuk pergi Mekah lah, dia wajib buat umrah, ya. Dia tak boleh datang saya saja. Maknanya kita nak pergi ke Mekah tu memang kena berihram untuk umrah, maksud settle dah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain pula, kalau dia berniat umrah baru dia wajib buat umrah. Kalau dia saja melancong tak payah. Jadi begitu, kerana mulianya perjalanan kita itu. Tapi dicemari oleh itulah tuan dia, sayang itu. Sayang. Kita tak pertikaikan pahala dia, tak. Tapi nampak gaya macam sayang lah, ya, kerana tidak sibuk dengan ibadat-ibadat lain. Sebab tu saya suka menyarankan kita, yang kita lah yang dewasa-dewasa ni, bacaan Quran kita tu mesti dah clear lah, lancar, dah boleh baca Quran. Kerana apa? Ini peristiwa yang berlaku pengajaran lah, ya. Orang-orang kita ni yang tak, minta maaf cakap, ya, yang kurang lancar bacaan Quran, dia hanya lancar baca surah Yasin, ya, sebab Yasin tak minggu baca. Saya tengok orang sebelah saya ni orang berumur lah, sementara tunggu maghrib isyak tu, kalau balik ke hotel tak datang lah isyak tuan. Itu dugaan besar tu. Jadi tak payah balik, tunggu. Jadi dia dah habis baca Yasin. Baca Yasin dah habis, dia pun dah melongo nak buat apa, ya. Dia pun ponggah lah beg dia bersusun sampai isyak tu tuan tu. Jadi pengajarannya ialah, kalau kita baca Quran boleh lancar, kita boleh habiskan Quran. Silap 2 minggu tu boleh habiskan Quran. Kerana Quran tu bukan Yasin saja, ya. Surah lain banyak yang perlu kita baca. Tidak menafikan Yasin itu ialah surah juga Quran, tapi oleh kerana kita tidak mahir dan tidak boleh baca Quran, maka kita habis bosanlah kita. Yasin dah baca, Al-Muluk dah baca, apa lagi kau nak buat? Itu yang akhirnya angkat telefon, rakam. Sayang, ya. Maka kita sebelum ke sana tu, sebaik-baiknya Quran dah lancar supaya ada aktiviti. Ada satu travel saya pernah ikut beberapa tahun dululah, sebelum-sebelum ni. Dia buat checklist tau. Hari ni juzuk berapa, juzuk berapa. Kalau ikut checklist itu, insya-Allah boleh habis 30 juzuk. Tak ada alasan, eh? Tak ada alasan. Tak ada alasan penat lah, tak ada. Kerana kita menunggu ni. Kadang-kadang ada orang yang Zuhur, Asar dia tak balik, baca Quran tu. Asar balik, nanti maghrib pergi lagi, sampai isyak tak balik, baca Quran tu, habis 30 juzuk. Kalau kat sini nak habis 30 juzuk dalam masa 2 minggu, macam bukan mustahil, ya, agak-agak mustahil lah. Baru nak buka Quran je, kawan dah ajak, jom Sadam, jom Sadam sana tu, restoran mamak. Baru nak buka, jom Sadam, jom Ali mamak. Payah kita kan. Kalau kat sana ada juga jomnya, tapi agak segan nak mengejom sebab ni nak ibadat ni kan. Gitulah. Kita berusaha lah tuan-tuan, sayang kita. Kalau tidak nanti lara, banyak lara. Ya, baik. Kemudian apabila wanita tidak mempunyai mahram untuk melakukan haji dan umrah bersamanya, dia wajib mengupah mahram keluar bersamanya apabila dia memiliki harta untuk membayar upah tersebut. Wajib, dia ada duit, wajib. Kalau tak ada duit, pakai mahram. Perempuan siqah lah, ya. Dia macam istilah ni, orang pakai wheelchair, dia upah seorang lagi untuk tolak dia. Itulah, itu kan bagus. Jangan gini tuan-tuan, anaknya hantar ke airport, anda tolong jaga mak saya, ya, bye bye, belah gitu je. Mak dia tu siapa tolak, tak tahu, kawan-kawan dia. Itu antara yang tak berapa nak guna juga tuan-tuan, ya. Patutnya orang itu mengupah orang lain untuk memudahkan kerja dia. Kalau tidak akan menyusahkan orang lain. Jadi kalau ada harta gitu, ya. Dan syarat ini hanya untuk menjadikannya menunaikan haji, wajib menunaikan haji. Mengenai keharusan keluar untuk menunaikan haji, maka cukup dengan beberapa bersama seorang wanita. Begitu juga dia diharuskan keluar seorang diri apabila jalan berada dalam keadaan selamat. Kerana ada hadisnya itu yang menyebut nanti akan ada satu masa perempuan boleh berjalan dari sekian tempat ke sekian tempat dengan selamat, seorang-seorang. Boleh kalau diyakini jalan itu selamat. Wanita juga dia diharus, begitu juga dia diharuskan
hukum ini khusus dalam masalah menunaikan haji yang difardukan. Manakala dalam masalah haji yang tidak difardukan dan semua jenis perjalanan yang lain, mesti wujud bersamanya mahram, suami atau selainnya. Haji yang difardukan kerana benda tu fardu, tuan-tuan, kemudian dalam keadaan tengah ada duit tu tak ada pula mahram, maka diringankan dengan mahram-mahram yang perempuan tadi tu. Manakala untuk haji yang tidak fardu, ada ke tidak fardu? Adalah haji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, tuan-tuan tu. Yang wajib kan yang first. Lepas tuan-tuan pergi, dia jadi tidak wajib, dia jadi sunat. Jadi tuan boleh pergi tak pergi. Yang itu kata Syekh ni hukumnya kena ada mahram yang nasab. Ya. Cumanya bila dia di-applykan dalam undang-undang sesuatu kerajaan dan negara, dia jadi berubahlah. Kerana ada sebab lain lah, tuan-tuan, biasalah tuan ya. Kerana nak memudahkan gitu. Sebabnya kerajaan tu pun fikir juga, kalau dia strict sangat nanti orang tak boleh masuk. Itu pun orang pecah juga nak masuk. Tuan-tuan tahu ya, tak tahulah yang sekarang punya kota. Kalau dulu kan untuk haji ni 3 juta kan. Jadi bila hari Arafah tu jadi 7 juta. 3 juta legal, 4 juta illegal. Yang illegal ni yang tak boleh dikawal. Yang 3 juta tu mungkin boleh dikawal dengan mahram dan sebagainya. Tapi yang baki ni tak boleh dikawal, tuan. Dia masuk ke pintu mana tak tahu lah. Tapi memang sungguh ya, dia berlebih. Jadi kalau kita ikut kata kemah yang disediakan, patutnya cukup 3 juta tu dalam infrastruktur tandas semua tu. Tapi bila dah tak dapat dikawal, ya itu yang jadi pack. Ya. Dan itulah dia manusia punya undang-undang lah itu ya. Dan dalil diharuskan perjalanan wanita seorang diri bagi menunaikan fardu haji dan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Adi bin Hatim, dan Nabi bersabda kepadanya. InsyaAllah kita sambung selepas azan ya. Allah.
Baik, sambungan daripada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya usia kamu panjang, nescaya kamu akan melihat wanita yang menunggang unta bertolak daripada Hirah hingga sampai tawaf di Kaabah. Dia tak takut sesiapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu riwayat ya, Nabi cerita pada Adi bin Hatim ada beberapa perkara yang Nabi sebut. Antaranya satulah, besok kalau umur panjang keadaan ini berlaku. Kenapa? Kerana ketika itu keadaan tidak seaman yang Nabi sebut ni. Betul, perempuan perlu ada mahramnya untuk menjaga dalam perjalanan. Banyak ni tuan-tuan, lanun ya, lanun darat. Sebab itu seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Abu Dhar Al-Ghifari, ni keluarga Ghifar ni terkenal dengan kerja dia ni lanun darat. Dia suka tahan konvoi yang menjaga, tahan sehingga dia masuk Islam dan dia bersih dan betul lah. Tapi nak cerita ketika itu keadaan sangat menakutkan kerana ada orang-orang jahat ni. So Nabi kata, nanti Adi satu ketika besok kalau umur panjang kau akan jumpa aman. Jadi hadis ini digunakan oleh ahli fiqh ya, untuk mengatakan perempuan boleh berjalan dalam keadaan itulah aman. Kalau diyakini aman, boleh berjalan. Dan dia tidak takut sesiapa pun kecuali Allah untuk mengerjakan haji. Kenapa? Kerana di situ disebut dari Hirah hingga tawaf di Kaabah. Bukan berjalan-jalan ya, bukan pergi travel saja. Maknanya buat haji. Jadi hukumnya begitulah. Lepas tu Saudi pun telah membuat putusan dulu selepas PKP itulah tuan-tuan, atau masa PKP itu kan tak payah pakai mahram kecuali kelompok dia saja. Tapi kalau pergi seorang-seorang pun dia tak bagi lah, mana DIY seorang-seorang pun tak boleh, kena ada dia punya rombongan. Saya dikira rombongan itu adalah mahramnya, perempuan-perempuan yang thiqah. Baik. Kemudian yang kedua, syarat bagi perempuan tambahan untuk buat haji dan umrah, semasa dia mampu melakukan perjalanan haji, dia bukanlah wanita yang berada dalam iddah talaq ataupun iddah kematian suami. Kalau dah booking tiket semua, kenalah cancel gitu ya. Kerana itu menyebabkan hajinya tidak boleh tidak jadi haji lah tuan-tuan ya, kerana syarat tu penting, bukan dalam iddah dan juga bukan dalam iddah talak biasa ataupun iddah mati suami. Dan perkara inilah tuan-tuan, dia tak ada istilah oh lebur lah duit tu, kerana kita boleh bagi tahu kita mau haji, nanti dia akan cari tarikh lain bertahun-tahun akan datang lah. Dia akan bagi priority gitu. Tak adalah suruh tunggu lagi 20 tahun lah, repek lah tuan-tuan. Dia akan bagi tarikh tu. Macam sahabat saya sendiri, ni bukan sahabat saya, bukan iddah ya, lelaki. Dia tak lepas pergi tahun sudah kerana dia punya bacaan gula tu tinggi. Gula dia tinggi bagi dia kerana dia bekas pesakit kanser. Jadi gula, kalau kita biasa berapa? 6-7 gitu ya, 7-8 gitu lah boleh pergi. Dia baru 8 lebih tak boleh pergi kerana dia bekas kanser. Jadi tabung haji bagi tarikh tahun lagi satu. Dia bukan patah balik gila tu kalau gitu. Banyak orang mengamuk tuan. Dia bagi tarikh. Supaya juga dengan perempuan yang dia tak selesai haji dia dan dia cuti di tahun bulan, dia tak boleh settlekan haji dia kan. Dia kena dia panggil tahallul bersyarat. Maka tabung haji tarikh lain tahun depan je.
Cuma yang itu kena duit sendiri lah. Cuma tarikh dia bagi tapi duit sendiri, kerana kita dah pergi haji. Cuma terhalang untuk kita bertahalul biasa kerana haid. Tempat dibagi. Jangan risau ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumah semasa iddah, dan janganlah dibenarkan mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ini dalil Quran ya, tak boleh orang-orang yang dalam iddah keluar. Surah Talaq ayat 1. Yang keenam, perhatian yang keenam ialah wanita tak boleh melakukan haji kecuali mendapat keizinan suaminya. Sekiranya tak diizinkan, tak diharuskan dia menunaikan haji, dia kira dah wajib, dah ada duit, dah wajib, tapi suami tak bagi, gugur wajibnya. Sekiranya dia mati sewaktu dia mampu dan suaminya melarang dia mengizinkannya, tidak mengizinkannya, haji itu diqada menggunakan harta peninggalannya, dan dalam keadaan dia tak berdosa. Dia tak berdosa, tapi yang dosa laki dia. Senang aja tuan-tuan. Serupa juga dengan isteri yang nak belajar agama, laki dia tak bagi, laki dia tak ajar, laki dia berdosa. Dia tak apa-apa. Sebab itu perempuan tu daripada kecil sampai sudah, dia itu beruntung lah ya. Apa-apa hal kalau betul jalannya lah, semua suaminya akan dipersalahkan. Jadi semua suaminya akan dipersalahkan kalau keadaan ini ya. Sebab tu jangan kita, saya tak kira awak tak izin, saya nak pergi haji juga, jadi hajinya nanti dikira ada muskilah, ada masalah kerana tidak menepati kriteria yang ditetapkan oleh agama. Maka dia begini tuan-tuan, apa yang ditakdir oleh Allah itu kita jangan risau. Kalau kata tak dapat, ya sudahlah, Allah akan ganti dengan yang lain. Serupa juga orang-orang perempuan yang dah pergi sana kemudian datang bulan dan sebagainya ya, Allah pasti akan beri pahala juga, dan Allah tidak zalim. Jangan kata Allah pergi umrah tak buat umrah, dah begini macam mana gayanya. InsyaAllah Allah itu maha adil ya, begitu baik. Tapi sekarang umrah ni orang tak heran sangat, haji tu yang orang takut tu. Sebab bila tak settle hajinya, balik tak dipanggil haji. Takkan nak panggil haji tak selesai, tak panggil gitu lah, incomplete haji. Jadi orang risau yang tu panggilan haji tu. Padahal apalah sangat tuan, kerana Allah maha mengetahui, Allah bagi ganjaran lain. Nanti pada masa yang seterusnya selesaikanlah haji ya, dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syarak. Baik, kita berhenti dulu setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberikan kebaikan dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga saya insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allah